Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4 KSSM di bawah bab 2 kebangkitan nasionalisme dengan tajuk kecilnya faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Okey, terdapat 6 faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Yang pertama, peranan agama. Yang kedua, sistem pendidikan. Yang ketiga, media cetak. Yang keempat, penulisan kreatif. Yang kelima, kemunculan golongan intelektual. Dan yang keenam, pengaruh luar dan serantau. Jadi dia punya formula faktor kemunculan gerakan nasionalisme ialah Ahmad dididik cetak tulisan dalam seluar. Dalam seluar, bukan seluar dalam. Jadi Ahmad dididik cetak tulisan dalam seluar. Okey, tengok penerangan formula. Ahmad merujuk pada agama, persamaan pada huruf A di depan. Dididik merujuk pada pendidikan. Pendidikan berasal daripada perkataan didik. Dididik, cikgu ubah daripada perkataan didik. Cetak merujuk pada cetak juga. Tulisan merujuk pada perkataan penulisan. Penulisan berasal daripada perkataan tulisan. Tulisan, penulisan. Dalam merujuk pada intelektual. Intelektual ada 4 sebutan. Apa sebutan pertamanya? In. Apa maksud in dalam bahasa Melayu? In daripada bahasa Inggeris bermaksud dalam. Jadi dalam merujuk pada intelektual. Seluar merujuk pada perkataan luar. Persamaan pada dua sebutan seluar yang terakhir iaitu luar. Seluar merujuk pada luar. Jadi formula faktor kemunculan gerakan nasionalisme ialah Ahmad dididik cetak tulisan dalam seluar. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama dulu, Ahmad iaitu agama, peranan agama. Para pelajar yang belajar di Mesir terdedah dengan gerakan Islah. Ingatlah, pelajar yang belajar di Mesir terdedah gerakan apa? Gerakan Islah. Oleh Syed Jamal Adil Al-Afghani, Sheikh Muhammad Abduh dan Rashid Reda. Siapa penggerak ataupun pelopor gerakan Islah? Ada 3 orang. Yang pertama, Sheikh Jamal Adil Al-Afghani. Yang kedua, Sheikh Muhammad Abduh dan Rashid Reda. Gerakan Islam ni adalah gerakan yang menyuruh umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berpandukan Al-Quran dan hadis. Ya, kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berpandukan kepada Al-Quran dan hadis dan menentang penjajahan barat. Jadi peranan agama ni adalah daripada para pelajar yang belajar di mana? Di Mesir. Mereka terpengaruh dengan gerakan Islah. Siapa pelopor gerakan Islah? Ada 3 orang. Syed Jamal Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh dan juga Rashid Reda. Gerakan Islam ni adalah gerakan untuk memulihkan kembali umat Islam agar kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Menyuruh umat Islam agar kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berpandukan Quran dan hadis serta menentang penjajahan barat. Okey, kita lihat faktor yang kedua pula. Apa formula tadi? Ahmad dididik. Dididik itu adalah sistem pendidikan. Okey, yang kedua, sistem pendidikan terbahagi pada 2. Yang pertama, pendidikan moden Islam ataupun pendidikan Islam. Yang kedua, pendidikan Inggeris dan Melayu. Kita lihat dulu pendidikan moden Islam. Pendidikan Islam moden di mana dapat lihat melalui tertubuhnya madrasah yang bertujuan untuk meniupkan semangat baharu dalam kalangan pelajar pada awal abad ke-20. Contoh madrasah adalah Madrasah Al-Atas, Johor, Madrasah Al-Masyhur, Pulau Pinang dan Madrasah Al-Idrisiyah, Perak. Di madrasah ini mereka menerima idea nasionalisme oleh kaum muda dari Sumatera Barat dan pulangnya pelajar dari Mesir yang menyebarkan idea tentang kemajuan dan kemodenan. Jadi ada berapa perkara dapat terima? 3 perkara. Yang pertama, idea nasionalisme. Yang kedua, kemajuan dan kemodenan. Dapat terima daripada siapa? Kaum muda daripada Sumatera Barat dan juga pelajar yang pulang daripada Mesir. Berapa perkara dapat terima tadi? 3. Idea nasionalisme, kemajuan dan kemodenan. Jadi pendidikan moden Islam ni adalah melalui terbinanya madrasah. Okey, kita lihat pendidikan Inggeris dan Melayu pula. Pendidikan Inggeris dan Melayu dapat lihat melalui penubuhan Raffles Institution di Singapura, Maktab Melayu Kuala Kangsar ataupun MCKK dan Maktab Perguruan Sultan Idris.
Ianya ditubuhkan untuk melahirkan golongan pemimpin yang akan menuntut hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan. Ya. Pelajar di 3 institusi ini didedahkan dengan idea tokoh falsafah Islam dan falsafah Barat yang memperlihatkan kelemahan bangsa yang dijajah serta mendesak British melakukan pembaharuan. Contohnya, SITC menjadi medan ilmu untuk berbincang dan menghasilkan karya nasionalisme bagi menyedarkan masyarakat. Ya, SITC itu menjadi medan apa? Medan ilmu untuk berbincang dan menghasilkan karya nasionalisme. Jadi pendidikan Inggeris ini di beberapa tempat, 3 tempat. Raffles Institution, MCKK dan juga Sultan Idris Training College ataupun Maktab Perguruan Sultan Idris. Ianya bertujuan untuk melahirkan pemimpin yang akan menuntut hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan. Mereka ni didedahkan dengan idea apa? Idea falsafah Barat dan juga idea falsafah Islam yang mendedahkan tentang kelemahan bangsa yang dijajah dan juga mendesak British melakukan pembaharuan. Kalau pendidikan moden Islam, tertubuhnya madrasah. Apa fungsi madrasah? Madrasah ni adalah tempat tersebarnya idea nasionalisme, kemajuan dan juga kemodenan. Kalau pendidikan Inggeris dan Melayu ada 3. Raffles Institution, MCKK dengan Maktab Perguruan Sultan Idris. Di sini bertujuan untuk melahirkan golongan pemimpin yang akan menuntut hak rakyat mendapatkan pendidikan dan mereka didedahkan dengan 2 falsafah, falsafah Barat dengan falsafah Islam. Dua-dua falsafah ni mendedahkan kelemahan tentang bangsa yang dijajah dan minta penjajah melakukan pembaharuan. Okey, kita pergi kepada faktor yang ketiga. Apa formula tadi? Amat dididik cetak. Cetak adalah media cetak. Okey, media cetak seperti akhbar dan majalah. Dulu-dulu tak ada TV dan radio. Radio dan TV tak berkembang pesat lagi. Dulu berkembang pesat apa dia? Akhbar dan majalah. Akhbar dan majalah berperanan sebagai penyalur maklumat dan penyebar berita. Ya, guna akhbar majalah ni untuk sebar maklumat dan juga berita. Contohnya di Singapura, akhbarnya bernama Akhbar Jawi Peranakan. Diterbitkan untuk menegur campur tangan British dalam soal agama Islam di Singapura dan isu bahasa Melayu. Ya, 2 perkara ditegur, agama Islam dan juga bahasa Melayu, iaitu Akhbar Jawi Peranakan di Singapura. Di Persatuan Tanah Melayu pula terdapat akhbar Sekolah Melayu yang digunakan sebagai bahan bacaan di sekolah Melayu, iaitu akhbar Sekolah Melayu sebagai bahan bacaan di sekolah Melayu. Selain itu ada akhbar Pengasuh Al-Imam dengan neraca ataupun singkatannya PAN. P itu pengasuh, A itu Al-Iman, N itu neraca, PAN. Ianya diterbitkan untuk memuatkan idea tentang pembaharuan oleh kaum muda. Dan yang ketiga adalah di Sarawak. Akhbar di Sarawak bernama Akhbar Fajar Sarawak, diterbitkan oleh golongan intelektual Melayu untuk mengkritik dasar pemerintahan buruk yang mengabaikan hak dan kepentingan penduduk Sarawak. Ya, Sarawak dijajah oleh siapa? James Brooke. Apa guna Akhbar Fajar Sarawak? Untuk mengkritik pemerintahan James Brooke yang mengabaikan hak dan kepentingan penduduk Sarawak. 2 benda dia apa? Hak dan kepentingan. Jadi guna akhbar di Singapura tadi, iaitu akhbar Jawi Peranakan, apa guna dia? 2 perkara. Yang pertama, menegur campur tangan dalam agama dan juga bahasa Melayu. Kalau di Tanah Melayu, iaitu akhbar Sekolah Melayu sebagai bahan bacaan di sekolah, dan juga PAN, iaitu Pengasuh Al-Iman dengan neraca untuk meminta ke arah pembaharuan. Kalau di Sarawak, akhbar bernama Akhbar Fajar Sarawak, mengkritik pemerintahan buruk kerana 2 perkara, mengabaikan hak dan kepentingan penduduk Sarawak. Okey, kita pergi kepada faktor yang keempat. Ingat balik formula apa? Formulanya, amat dididik cetak tulisan. Tulisan merujuk pada penulisan kreatif. Okey, penulisan kreatif ni dapat dilihat melalui hasil kesusastraan seperti novel, cerpen dan puisi yang digunakan untuk menceritakan tentang keperitan hidup bangsa yang dijajah dan penderitaan rakyat. Keperitan dan penderitaan rakyat. Ya, apa persamaan keperitan dengan penderitaan? Persamaan pada sebutan ritan di belakangnya. Keperitan, penderitaan. Okey, selain itu juga penulisan kreatif bertujuan untuk menaikkan semangat bagi memahami realiti hidup
golongan yang dijajah. Contohnya novel Melo Kuala Lumpur oleh Harun Aminur Rashid, Melo Kuala Lumpur. Yang kedua, Cerpen Cerita Awang Putat oleh Abdul Rahim Kajal. Cerpen Cerita Awang Putat. Selain itu juga karya Pak Sako menyindir penjajah dan mengingatkan anak bangsa akan kepentingan menikmati kebebasan. Paling penting, pelajar kena ingat dalam penulisan kreatif ni mereka menggunakan apa? Akhbar dan juga majalah. Akhbar dan juga majalah ni ada cerita tentang apa perkara? Dua perkara, keperitan dan penderitaan hidup. Contoh novel bertajuk Melo Kuala Lumpur iaitu Harun Aminur Rashid. Okey, sampai setakat itu pun dah sangat cukup dah untuk pelajar mengetahui. Okey, kita pergi faktor seterusnya. Ingat balik formula. Amat dididik cetak tulisan dalam bahasa Inggeris panggil iaitu intelektual, iaitu kemunculan golongan intelektual. Golongan intelektual ni belajar di dua tempat. Golongan intelektual ni mestilah mendapat pendidikan. Pendidikan dia belajar di dua tempat. Yang pertama, pendidikan agama, dan yang kedua, pendidikan Melayu dan Inggeris. Tengok, contoh golongan intelektual yang mendapat pendidikan agama adalah Syed Sheikh Al-Hadi. Dia ni belajar di Timur Tengah yang menggerakkan idea pembaharuan dalam masyarakat. Manakala tokoh intelektual yang belajar Inggeris dan Melayu adalah seperti Abdul Kadir Adabi, Muhammad Yunus Abdullah dan Ibrahim Haji Yaakob. Mereka ni menggunakan akhbar serta menubuhkan persatuan yang bersifat sosioekonomi dan politik untuk menyedarkan rakyat tentang nasionalisme. Jadi golongan intelektual ni terbagi berapa golongan? Dua golongan. Pendidikan agama dan juga pendidikan Inggeris Melayu. Pendidikan agama adalah seperti Syed Sheikh Al-Hadi yang menggerakkan idea pembaharuan. Pendidikan Inggeris dan Melayu seperti Abdul Kadir Adabi, Muhammad Yunus Abdullah dan juga Ibrahim Haji Yaakob. Mereka ni menulis dalam akhbar dan mewujudkan persatuan bercorak politik dan juga sosioekonomi. Okey, kita pergi faktor yang terakhir. Apa faktor yang terakhir? Ingat balik formula. Ahmad dididik cetak tulisan dalam seluar, iaitu pengaruh luar dan juga serantau. Okey, pengaruh luar dan juga serantau terbagi pada dua, iaitu pengaruh luar dan juga serantau. Tengok pengaruh luar dulu. Pengaruh luar ada 5 negara, iaitu China, India, Empayar Osmania, Mesir dan juga Jepun. Okey, kita lihat satu persatu. China dulu. China, gerakan revolusi dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen telah berjaya menewaskan kerajaan Manchuria dan menubuhkan sebuah negara Republik China. Telah membangkitkan kesedaran rakyat di negara kita untuk menentang penjajah. Di China dipimpin oleh siapa? Dr. Sun Yat-sen. Dia ni menggunakan penentangan secara revolusi. Ya, Dr. Revolusi. Di mana dia telah menentang kerajaan Manchuria dan mewujudkan kerajaan Republik China. Ingat, China ni menggunakan apa? Revolusi dan mewujudkan republik. Revolusi ni automatik last sekali mewujudkan Republik China. Persamaan pada revolusi dan republik adalah huruf R. Ingat, China dipimpin oleh siapa? Dr. Sun Yat-sen. Dia menggunakan cara apa? Revolusi untuk menjatuhkan kerajaan Manchuria dan membentuk kerajaan Republik China. Melalui penentangan tersebut telah menyedarkan rakyat untuk menentang penjajah. Di India pula adalah dipimpin oleh Mahatma Gandhi. Idea penentangannya yang tidak menggunakan kekerasan menjadi inspirasi pergerakan nasionalisme di tanah Melayu. Kalau China, Dr. Sun Yat-sen mengguna revolusi. Kalau di India adalah Mahatma Gandhi, tiada kekerasan. Kemudiannya Empayar Osmania berlaku gerakan pan-Islamism yang menjadikan umat Islam untuk bersatu menentang ancaman luar. Kalau Empayar Osmania menggunakan gerakan apa? Pan-Islamisme, iaitu penyatuan umat Islam seluruh dunia. Penyatuan Islamisme seluruh dunia. Penyatuan umat Islam seluruh dunia untuk menentang penjajah. Ingatlah, kalau China nama apa? Dr. Sun Yat-sen guna revolusi. Kalau India, Mahatma Gandhi tidak menggunakan kekerasan. Kalau Turki Osmania, Empayar Osmania menggunakan pan-Islamisme, iaitu penyatuan umat Islam seluruh dunia untuk menentang penjajah. Kemudiannya tengok Mesir. Mesir menggunakan gerakan Islah, iaitu menggesa umat Islam melakukan pembaharuan yang progresif untuk kemajuan dan juga pemodenan. Gerakan Islam ini merujuk kepada melakukan pembaharuan. Ingatlah, Islah lebih merujuk pada pembaharuan yang progresif. Last sekali Jepun. Jepun berjaya menewaskan
negara yang lagi besar daripadanya iaitu Rusia telah membuka mata penduduk tempatan untuk memperjuangkan nasib mereka. Jika negara kecil seperti Jepun dapat menewaskan Rusia, jadi kenapa tanah Melayu tak boleh menewaskan British? Sebab tu membuka mata masyarakat untuk menentang penjajah. Jadi cikgu ulang balik. Pengaruh luar semua ada berapa negara? Ada 5 negara iaitu China, India, Empire Osmania, Mesir dan juga Jepun. Kalau China dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen menggunakan revolusi. Ya, kalau India, Mahatma Gandhi tidak menggunakan kekerasan. Empire Osmania, Pan-Islamism iaitu penyerta umat Islam seluruh dunia menentang penjajah. Mesir, gerakan Islah iaitu menuntut kepada pembaharuan. Dan last sekali Jepun berjaya menentang negara yang paling besar di dunia iaitu Rusia. Okey, selain pengaruh luar, satu lagi kita lihat pengaruh serantau. Pengaruh serantau ada 2 negara, Indonesia dengan Filipina. Okey, kita lihat Indonesia dan juga Filipina. Filipina dahulu. Filipina perjuangannya dipimpin oleh Jose Rizal untuk menentang penjajah Sepanyol. Ya, Filipina penjajah ni siapa? Sepanyol. Siapa pemimpin yang mula-mula menentang? Jose Rizal. Manakala Indonesia dipimpin oleh Soekarno untuk menentang penjajah Belanda. Ya, Filipina dengan Indonesia ni dekat tak dengan Malaysia? Ya, sangat dekat. Indonesia jiran kepada Malaysia, Filipina pun jiran kepada Malaysia juga di Sabah dan Sarawak. Jadi menaikkan semangat untuk menentang penjajah di negara kita. Jadi cikgu ulang balik. Pengaruh luar dan serantau. Pengaruh luar ada berapa negara? 5 negara di luar. China, India, Empire Osmania, Mesir dan juga Jepun. Kalau serantau pula ada 2 negara, Filipina dengan Indonesia. Filipina adalah Jose Rizal menentang Sepanyol, Indonesia Soekarno menentang Belanda. Okey, kita lihat contoh soalan struktur. Okey, markahnya adalah 244. Kita lihat satu persatu. Soalan A dahulu. Dia tanya, namakan 2 buah akhbar dan majalah yang menjadi faktor dalam menyemarakkan semangat nasionalisme di tanah Melayu pada abad ke-20. Ya. Tadi cikgu ada bagi formula. Formulanya adalah PAN. Ingat lagi tak? Ya, pengasuh. A tu Al-Iman, N tu neraca. Tengok di ruangan jawapan ada 1 Roman, 2 Roman dah ada. Jadi kena jawab terus ya. Tulis 1 Roman pengasuh, 2 Roman Al-Iman, 3 Roman neraca. Okey, tengok soalan B. Soalan B ditanya, selain faktor di soalan 1A, apakah faktor lain yang menjadi faktor kemunculan gerakan nasionalisme di tanah Melayu? Kalau soalan 1A tadi ditanya tentang apa? Tentang akhbar. Akhbar ni merujuk pada media sosial, ya, iaitu akhbar dan juga majalah. Selain faktor tu, ada faktor lain lagi tak? Ingat balik formula. Faktor-faktor ni ada formula kan? Apa formulanya? Ahmad dididik cetak tulisan dalam seluar. Ya, kalau cetak tu adalah media cetak iaitu akhbar dan majalah tadi. Lagi, jadi dia tinggal apa? Tinggal 5. Ahmad tu peranan agama, dididik sistem pendidikan, cetak tu dah tadi, tulisan tu penulisan kreatif, dalam tu kemunculan golongan intelektual, seluar tu pengaruh luar dan serantau. Tengok di ruangan jawapan ada 1 Roman, 2 Roman dah. Ada nombor 1 Roman, 2 Roman dah? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Tengok pembukanya. Faktor lain yang menjadi faktor kemunculan gerakan nasionalisme di tanah Melayu ialah peranan agama, titik. Lepas titik, penanda bacaan apa cikgu ajak? Guna number. Jadi faktor kedua, sistem pendidikan, titik. Lepas faktor kedua, faktor ketiga, penulisan kreatif. Lepas faktor ketiga, faktor keempat, kemunculan golongan intelektual. Ada lagi tak? Ada satu lagi. Faktor kelima iaitu pengaruh luar dan serantau. Okey, tengok soalan C. Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah semangat nasionalisme perlu ditanam dalam diri rakyat sesebuah negara? Apa kehendak soalan? Mengapakah dulu? Mengapakah bulatkan? Mengapakah merujuk pada sebab? Sebab semangat nasionalisme perlu ditanam dalam diri. Tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Ingat tak ada nombor 1 Roman, 2 Roman, kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Pembuka. Jadi pembukanya sebab semangat nasionalisme perlu ditanam dalam diri rakyat sesebuah negara ialah dapat mengekalkan keamanan negara, titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua koma menunjukkan semangat cintakan pada negara. Lepas kedua, ketiga, menghormati pemimpin negara dalam kalangan rakyat, titik. Lepas ketiga, keempat, mengekalkan kemerdekaan negara. Ada lagi tak jawapan lain? Boleh bubuh yang lain-lain lagi. Ingat dalam sejarah digalakkan menjadi galak bagi jawapan lebih. Jadi bagi tambah lagi. Seperti apa lagi? Politik stabil, ekonomi meningkat, kedaulatan negara dapat dikekalkan,
wujud perpaduan antara kaum. Okey, tengok contoh soalan esei pula. Soalan esei markahnya 488. Kita lihat satu persatu dulu. Soalan A. Okey, soalan A ditanya, jelaskan maksud nasionalisme. Markahnya 4 markah. Apakah anda soalan maksud nasionalisme? Ya, sebelum ni kita dah belajar dah tentang maksud nasionalisme. Ingat lagi tak? Nasionalisme ni bermaksud cinta. Cinta pada siapa? Bangsa dan negara. Dalam ke tak dalam? Ya, sangat dalam. Ingat, nasionalisme adalah cinta. Jadi seperti biasa, soalan esei wajib ada pembuka. Pembukanya, maksud nasionalisme ialah perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Titik. Nasionalisme juga boleh diartikan sebagai semangat kebangsaan yang berjuang menentang penjajahan serta pembelaan terhadap bangsa dan negara. Titik. Nasionalisme juga bermaksud gerakan untuk mencapai kebebasan politik, ekonomi dan sosial daripada penguasaan orang asing. Jadi nasionalisme tu benda apa? Cinta. Cinta pada siapa? Bangsa dan negara. Okey, tengok. Soalan B. Terangkan faktor-faktor kemunculan gerakan nasionalisme di tanah Melayu pada abad ke-20. Apakah anda soalan? Faktor-faktor kemunculan gerakan nasionalisme di tanah Melayu. Ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Amat dididik. Cetak tulisan dalam seluar. Okey, seperti biasa, soalan esei wajib ada pembuka. Jadi pembukanya, faktor-faktor kemunculan gerakan nasionalisme di tanah Melayu pada abad ke-20 ialah faktor, amat dulu, peranan agama. Titik. Para pelajar yang belajar di Mesir terdedah dengan gerakan Islah oleh Syed Jamal Al-Din Al-Afghani, Syed Muhammad Abdul dan juga Muhammad Rashid Reda ataupun Rashid Reda. Titik. Gerakan Islah ini adalah gerakan yang menyeru umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berpandukan Al-Quran dan hadis serta menentang penjajah barat. Itu yang pertama. Dididik tu apa? Sistem pendidikan. Jadi penanda wacana cikgu ajak guna number. Faktor kedua ialah sistem pendidikan. Pendidikan moden Islam seperti madrasah ditubuhkan untuk meniupkan semangat baharu dalam kalangan para pelajar pada awal abad ke-20. Ya, madrasah diwujudkan pada bila? Awal abad ke-20. Contohnya Madrasah Al-Atas Johor, Madrasah Al-Masyur Pulau Pinang dan Madrasah Al-Idrisiyah Perak. Mereka ni menerima idea nasionalisme melalui kunjungan kaum muda dari Sumatera Barat dan pulangnya pelajar dari Mesir yang menyebarkan idea tentang kemajuan dan juga pemodenan. Ada 2 faktor tu sajakah? Tak, ada 4 lagi faktor. Apa faktor yang ketiga? Ingat balik formula. Amat dididik. Cetak. Cetak tu apa? Media cetak, iaitu akhbar dan majalah. Akhbar dan majalah digunakan untuk menceritakan tentang, akhbar dan majalah digunakan untuk menyebarkan berita dan juga maklumat. Contoh di tanah Melayu adalah PAN, pengasuh Al-Iman dengan neraca. Ianya dapat menaikkan semangat nasionalisme rakyat. Okey, faktor yang keempat. Ingat balik formula. Amat dididik cetak tulisan. Tulisan iaitu penulisan kreatif. Dapat dilihat melalui hasil karya kesusasteraan seperti novel, puisi dan juga cerpen. Semua ni menceritakan tentang keperitan dan penderitaan rakyat. Contohnya Mela Kuala Lumpur oleh Harun Aminur Rashid. Faktor yang kelima apa? Ingat balik formula. Amat dididik cetak tulisan dalam, iaitu kemunculan golongan intelektual. Golongan intelektual ni terbahagi pada 2, iaitu mendapat pendidikan agama dan mendapat pendidikan Melayu Inggeris. Agama ni adalah Syekh Al-Hadi yang menyebarkan idea tentang pembaharuan. Kalau Melayu Inggeris pula adalah Abdul Qadir Adabi, Muhammad Yunus Abdullah dan juga Ibrahim Haji Yaakob. Mereka ni menulis melalui akhbar untuk menyebarkan idea nasionalisme dan mewujudkan persatuan untuk membela nasib dalam politik, ekonomi dan juga sosial rakyat. Dan last sekali, pengaruh luar dan juga serantau. Faktor yang ke-6. Pengaruh luar ada berapa negara? Ada 5 negara. China, India, Empire Osmania, Mesir dan juga Jepun. China, Dr. Sun Yat-sen menggunakan revolusi untuk membentuk Republik China. Kalau India, Mahatma Gandhi menggunakan cara tiada kekerasan. Kalau Empire Osmania menggunakan pan-Islamism untuk menyatukan rakyat yang beragama Islam seluruh dunia untuk menentang penjajah. Kalau Mesir menggunakan gerakan Islam, iaitu gerakan pembaharuan yang progresif. Dan last sekali Jepun menewaskan negara yang besar di dunia, iaitu Rusia. Kalau serantau pula ada 2 negara, Filipina dengan Indonesia. Filipina adalah Jose Rizal menentang Sepanyol. Indonesia adalah Soekarno menentang Belanda. Menaikkan semangat rakyat di tanah Melayu menentang penjajah. Last sekali soalan C. Sebagai rakyat Malaysia yang tertib, bagaimanakah anda dapat menzahirkan semangat nasionalisme terhadap negara? Okey, seperti biasa soalan esei ni
wajib ada pembuka. Pembukanya, cara saya dapat menzahirkan semangat rasisme terhadap negara ialah dengan menumpahkan tak setia kepada negara. Huraiannya, hal ini. Ingatlah, huraian Cikgu Ajak guna perkataan hal ini. Hal ini agar dapat bersedia melakukan kerahan tenaga dengan menyertai pasukan keselamatan negara. Lepas huraian ada contoh. Contoh bermula perkataan, contohnya menyertai polis, tentera dan immigration. Dan last sekali, kesan. Bermula perkataan, kesannya keselamatan negara terjamin. Macam mana nak start isi yang kedua? Penanda wacana Cikgu ajar adalah guna number. Jadi cara kedua ialah dengan menambah ilmu dan kemahiran yang tinggi. Contohnya ilmu dalam bidang sains dan teknologi. Hal ini agar negara dapat bersaing di peringkat antarabangsa. Kesannya imej negara akan meningkat di persada dunia. Dan last sekali lepas cara kedua, cara ketiga ialah hidup bersatu padu dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Huraiannya, hal ini agar dapat mengukuhkan lagi perpaduan kaum. Contohnya, mengadakan gotong royong bersama jiran tetangga yang pelbagai kaum. Kesannya, last sekali kesannya, negara menjadi aman dan harmoni. Kalau soalan yang 8 markah, cukup sekadar 2 isi pun dah cukup. Tapi cikgu bawa masuk lebih di sini sampai 3 isi untuk memberikan pelajar kepelbagaian jawapan. Ingat dalam sejarah, digalakkan menjadi galak, bagi jawapan lebih. Jadi bagi jawapan sampai 3 isi pun tak apa. Okey, hanya sekadar itu saja daripada cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.